Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang berusaha, pengurusi majlis, pengurusi surau As-Sabah, barisan jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tok-tok imam, tok-tok guru, orang-orang besar kawasan ini, datuk-datuk, datin-datin, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Tazkirah kita pada pagi ini adalah berkenaan dengan satu kisah Sayyiduna Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma merupakan salah seorang sahabat kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi tua, dia kanak-kanak lagi. Dan Nabi nak meninggal pun dia remaja sangat. Tapi seorang yang baik, yang soleh, yang cerdik, yang suka ikut segala perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari, kata Abdullah ibn Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang dengan tangannya yang mulia kepada bahuku. Kemudian dia tengok kepada mataku. Kemudian dia berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang bermusafir. Itulah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pertama sekali kita tengok cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyantuni anak muda. Bagaimana dia mengguna satu kaedah. Dia pegang bahu dan dia ceramah. Dia bercakap. Pegang bahu dan juga bertentangan mata adalah salah satu daripada kaedah pedagogi pengajaran yang cukup memberi kesan. Sebab kita di saat tingginya high tech, kita memerlukan juga high touch. Sentuhan-sentuhan seperti itu yang kalau kita tengok gedebel mana pun manusia, bila mana berlaku sentuhan seperti itu, jiwanya jadi lain macam. Inilah perangai manusia, tuan-tuan. Sebab bila dia terlepas pandang, dia jadi tak apa nak betul. Saya banyak mengambil kesempatan, terkhususnya bila saya menjawat jawatan seperti ini, untuk pergi ke tempat-tempat yang kalau saya penceramah bebas payah nak pergi. Baru-baru ni saya pergi ke sekolah kanak-kanak, remaja-remaja yang nakal. Ada satu tempat di Kuala Lumpur, pergi. Dia macam penjara. Dan memang kesalahannya cukup dahsyat lah. Ada yang membunuh, ada yang merompok, ada yang menyamung. Talent untuk nak jadi hebat tu nampak luar biasa dah. Kanak-kanak yang usianya 14 tahun, 15 tahun, 16, 17, 18. Ini dia. Dan bila kita hadir dalam majlis, kita tengok
rupa-rupanya gaya dia tu, kalau kita ajak kata main, jom kita gocoh sekali, dia berlawang. Talent tu ada, semangat tu ada. Daripada situ kita tengok, bila kita bercakap, kita pegang tangan dia, kita pegang bahu dia, dia jadi lain macam, tuan-tuan. Kenapa jadi macam ni? Salah satunya pendekatan ibu bapa, keluarga dan juga sahabat handai tidak membantu memungkinkan dia ni jadi baik. Jadi akhirnya jarak sentiasa. Hatinya tak puas hati sahaja. Tapi manusia, kita tengok seteruk mana pun, tapi apabila disirami dengan kasih sayang, ditunjuk jalan yang sebenarnya, dia akan berubah jadi baik. Dan inilah yang saya rasa penting, pendekatan dia bukan bersifat kekerasan dan punishment, hukuman semata-mata, tapi mungkin kita mengakasi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tak utuskan kamu hai Muhammad kecuali membawa rahmat kepada sekalian alam. Wa bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang yang beriman, sifat baginda sallallahu alaihi wasallam amat-amat mengasihi, menyayangi dan menyantuninya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila Nabi nak sampaikan nasihat, bentuk nasihat yang Nabi sampaikan sifatnya pendek. Kalau kita baca hadis yang banyak, kita tak tengok Nabi nasihat sampai 10 kertas kajang atau 5 kertas kajang. Dia akan nasihat 2 baris, 3 baris, 4 baris, sekadar tu je. Kerana sifat nasihat ini ialah tapisan yang kita nak kemukakan sehingga menyentuh kepada jiwa seseorang dan akan ada sebuah tindakan untuk merubah diri seseorang. Maka itulah sifat nasihat sebenar. Jadi tak pelik bila Nabi nasihatkan dalam bentuk yang amat pendek. Makanya Nabi tengok Abdullah bin Umar, Nabi beri satu nasihat yang khusus dengan menyatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing ataupun orang yang sedang bermusafir. Kenapa Nabi cakap macam tu? Ini kontra dengan ibu bapa, dengan keluarga. Kebanyakannya bila kita nasihat anak kita, kita akan kata, mak, hang kena belajar bersungguh, hang kena pandai masuk UKM, belajar sungguh-sungguh, biar berjaya. Akhirnya hang boleh sambung master, boleh sambung PhD, boleh jadi pensyarah, kerja pun gaji besar, boleh menikah dengan orang yang setara dengan awak, boleh beli rumah, boleh jadi ni, boleh ni. Jadi kita nampak macam tu. Kita cuba nak menggambarkan kepada anak kita satu nasihat dalam bentuk membina masa depan. Maknanya bagus. Jadi akhirnya anak kita akan kaya, tenang, senang, cukup, berada. Ini satu nasihat yang baik. Tapi nasihat itu dibatasi sekadar 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun duduk atas muka bumi ini. Setakat tu je. Tetapi nasihat Nabi dia lain. Dia nak memahamkan kepada orang yang sedang fi ray'ani syabab, dalam keadaan keindahan remaja, dalam keadaan cita-cita besar, dalam keadaan matlamat dan semangat tu hebat. Tapi Nabi beri 2 patah matlamat. Kamu jadilah hidup di dunia seperti orang asing atau orang musafir. Kenapa Nabi letakkan di dunia pertama seperti orang asing, kedua sebagai orang musafir?
Tapi Nabi tak letak sebagai orang mustautin atau orang mukim. Sedangkan ni rumah kita, ni tanah kita, ni duit kita, ni kita duduk, ni bangunan kita, kita duduk sini. Tapi kenapa Nabi SAW tak gunakan istilah-istilah itu, tapi Nabi pilih dua sahaja. Pertama, seperti orang asing. Kedua, seperti orang musafir. Pertama, tuan-tuan, Rasulullah SAW nasihatkan kepada sahabatnya, jadilah kamu hidup di dunia seperti orang asing. Kerana orang asing ni lain, tuan-tuan. Orang asing ni batasannya teramat banyak. Siapa yang pernah jadi orang asing? Kalau orang yang pernah jadi orang asing, apabila dia pergi ke negara lain, pasportnya berlainan, maka dia terikat dengan peraturan nak sambung visa, nak minta PR, nak dapatkan bagian macam-macam. Dan dia ada batasannya. Wisanya visa apa? Visa belajar ke, pelajar ke, visa mengajar ke, macam-macam bentuk visa. Dan dia terikat dengan tindakan-tindakan yang memungkinkan. Macam-macam berlaku. Ini orang asing. Dan ibu bapa, keluarga, termasuk kerajaan ataupun pak duta kita yang berada di tempat kita pergi selalu nasihat, jaga baik, jaga maruah diri, jaga perangai, patuh peraturan negeri dia, undang-undang dia. Kita ni orang asing, kita ni begini. Jadi kita kenal diri kita. Orang asing ni, tuan-tuan, dia jadi berubah daripada orang biasa. Contoh paling mudah, kalau kita duduk di kampung kita, di tempat kita, kadang-kadang kita makan coklat, kita makan apa-apalah, pisang ke, kulit tu capok je, tak ada masalah, wadah je. Bila kita langkau sahaja tambak Johor, cop, ada selalu dah sebut denda compound 500 dolar Singapura. Tuan-tuan, satu kertas ataupun satu kulit coklat, gula-gula yang kita makan pun kita tak berani dah nak capuk. Berubah lalu dah kita. Nak buat sini pun kita terasa, sana pun terasa. Kenapa jadi macam tu? Ini nak gambarkan kepada kita bahawa bila kita jadi orang asing ni, lain keadaan. Ada sahabat-sahabat daripada Syria nak minta dengan saya PR. Saya pun susah hati lah. Maka saya bukan pengaruh immigration. Dan bukan pula ni nak minta, Allah kata. Cakap. Tapi nak ceritanya, bila kita tanya keadaan-keadaannya, dia menzahirkan. Begiang. Oh, gitu. Kita faham orang asing macam mana. Dan kadang-kadang kalau negara tu negara lemah, negara yang dalam kancah peperangan, kita punya nilaian kepada negara tu lain macam dah. Orang mari depan kita, ni negara mana? Burkina Faso. Kat mana tak tahu ni. Awak negara mana? Guatemala. Allah, peliknya. Awak negara mana? Ivory Coast. Tapi awak negara mana? Saya Amerika. Oh, hebat. Kita rasa. Itu gambaran biasa kita tengok. Manusia dia deal, dia tengok negara tu. Kaya ke, hebat ke, miskin ke, tak erak ke, lemah ke, kuat ke. Itu penting, tuan-tuan. Membina negara yang hebat ni penting. Baik. Jadi sebab itu dia kata kamu jadi seperti orang asing. Keduanya, orang asing ni, tuan-tuan, dia akan merasa dia orang nombor dua. Dia tidak sama dengan rakyat tempatan. Dia ada pantang larang yang banyak. Dia tak boleh berpolitik, dia tak boleh kacau negara orang tu, dia tak boleh beri pendapat sewenang-wenangnya. Jadi tak kena. Sebab dia orang asing. Jadi bila dia orang asing, batasan tindakan dia tu teramat banyak. Jadi Nabi suruh kita hidup di dunia ni jadi seperti orang asing.
Sebab manusia ni bila berada dalam zon selesa, dia akan menyerlahkan PA perangai sebenar dia. Kita selesa. Macam kita duduk di rumah kita. Ada ke orang duduk di rumah selalu pakai baju Melayu, pakai samping, duduk di rumah? Pakai samping ni, duduk di rumah. Bini pun akan cemah. Warna pula abangku ni macam ni. Pakai samping kat mana? On the way hari raya, nak pergi ke majlis rasmi yang teramat khusus, seperti nak pergi ke istana ke, nak pergi ke ni ke majlis, kan lain macam. Tapi bila kita balik rumah, kita pun gaya bebas dah. Ada orang tu memang dia jenis pakai kain plekat je, duk gulung-gulung kain plekat. Yang lain tak akan dah. Rumah ni panah itu dia. Bila masuk rumah jadi panah. Itu gambaran-gambaran nak gambarkan sifat orang asing. Maka kalau kita selesa, kita jadi lain. Itu dia. Keduanya, atau kamu menjadi orang musafir. Kenapa? Kerana kadang-kadang ada orang tu kata, saya ni minta maaf lah, Rasulullah SAW cakap macam tu, tapi saya rasa saya tak pernah musafir. Mekah tak pergi tak? Tak, duit tak ada. Jadi, dak main kampung situ. Main kampung, main daerah dia. Dia tak keluar. Ada orang macam itu. Jadi, bila ada orang macam ni, dia tak tahu hakikat musafir itu macam mana. Dia tak tahu hakikat seperti kita kata menjadi orang asing. Tapi sekurang-kurangnya, dia pernah diajak oleh keluarga dia, oleh kawan dia pergi ke tempat-tempat jauh. Tuan-tuan ingat tak masa kita kecil? Kita umur 10 tahun, 11 tahun, kita duduk rumah, sekolah kawasan rumah. Masuk sekolah menengah, sekolah pun begitu juga, jauh sikit. Kemudian kawan kita pun ajak, jom pergi rumah saya sekali. Rumah dia daerah lain. Bila kita pergi tu, kita rasa lain dah. Baru musafir tak jauh sangat, dalam 100 km je daripada rumah kita. Mak kita kata, mak, kalau pergi rumah orang jaga betul. Mu tu semayang subuh gajah. Jadi semayanglah awal subuh. Kau ni jangan, walaupun kita pergi 2 hari je, kita minta izin. Jadi kita musafir tu kita rasa lain je. Rajin tak tengok orang tak rajin musafir? Nak tengok orang tak rajin musafir, tuan-tuan pergi dekat dengan lapangan terbang. Kalau orang tak rajin musafir, dia nak pergi 4 hari, dia bawa barang tu 80 kilo. Banyak. Baju ni, Allah. Orang tak rajin pergi Mekah, tuan-tuan. Hala pergi tu, kat 8 beg dah. 2 orang je, 4 beg seorang. Contoh, ini cerita dululah. Siapa dulu beras pun bawa, ni pun bawa, minyak masak pun bawa, macam-macam dulu. Sekarang kurang dah, waktu tak ada dah. Mazhab bawa beras tak ada dah. Itu cerita tahun 30-40 tahun lepas. Itu masih ada lagi. Dia kata beras payah di Saudi ni. Baik, tengok. Jadi musafir ni lain, tuan-tuan. Dua-dua ni, musafir dan juga orang asing, dia ada satu matlamat. Matlamat dia nak selesaikan urusan dia, lepas tu nak balik rumah. Mak kita mari ke Bangi ni, sampai duduk di Bangi, duduk saja di Bangi. Siapa aja tanya lalu kita, mak, tiket balik beli tak lagi? La ilaha illallah, mak, baru nak turun tangga, baru nak turun kereta, tanya dah tiket balik beli tak lagi? Katanya, tak lagi, belilah mak. Tengok. Allah, mak juga. Kenapa mak nak balik sangat? Teringat ayam itik. Kita tahu dah ayam dia 2 ekor je. Tu pun lepas. Itik tak ada seekor, meleh dah. Tapi cakap orang tua. Faham tak maknanya? Sebab bila dia anggap dia ni musafir rumah anak dia, dia nak balik juga. Tak ada apa satu pun, ada sikit benda je.
Tapi itulah sifat manusia, dia nak tempat dia juga. Dia nak asal lah, bila dia duduk lama, dia terasa, dia selesa. Sebab di situlah jatuh bangun dia, kawan-kawan dia, sejak dia biasa, dia akan rasa seronok macam itu. Baik. Tuan-tuan, kalau orang suruh kita fahamkan hadis ini, apa maksudnya? Kata Nabi SAW, jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang musafir ataupun seperti orang yang asing. Apa maksud hadis ini? Hadis ini sebenarnya memberi maksud yang lain. Dan tafsiran hadis ini biarlah Abdullah bin Umar sendiri memaksudkannya. Kefahaman Abdullah bin Umar bila dia menginjak dewasa, dia faham. Dia menyatakan hadis ini dengan satu syarahan, cara dia faham berlainan. Apa kata Abdullah bin Umar? Iza amsayta fala tantaziris sabah. Wa iza asbahta fala tantaziril masa. Wa khuz min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Itu maksud hadis Nabi itu. Kalau kamu waktu petang, jangan bertangguh waktu pagi. Kalau kamu waktu pagi, jangan bertangguh waktu petang. Ambillah masa sihatmu sebelum datang sakitmu. Ambillah masa hidupmu sebelum datang matimu. Itu maksud dia. Poin yang pertama, jangan bertangguh. Berapa ramai orang bertangguh? Dalam kamus kita, kalau banyak kalimah nanti dulu, akan masalah. InsyaAllah kita akan buat. Akan buat tu kalimah, akan buat tu, akan tu, sejam lagi pun akan. Esok pun akan. Seminggu lagi pun akan. Setahun lagi pun akan. 50 tahun lagi pun akan. Kalimah yang majhul, yang tak tahu bila sebenarnya. Berapa banyak kenyataan akan-akan itu tiba-tiba tak ada, tak buat. Sebab akan. Jadi kita waktu petang ni, waktu pagi ni, sebab kita ingat setiap waktu ni dia ada punya masa untuk kena selesaikan. Silapnya kita, bila kita bertangguh, waktu yang kita ada ini kita abaikan. Orang tasawuf menyebut as-sufai ibnu waqtihi. Ahli tasawuf anak kepada waktunya. Kita tuan-tuan, setiap orang ada 3 waktu. Waktu yang telah lalu, waktu yang akan datang, waktu yang sedang berlaku. Ramai orang menangisi, menyedihi waktu yang telah lalu. Allah, silap. Ramai orang merancang waktu akan datang. Nak buat begiang, nak begiang. Tapi amat ramai orang mengabaikan waktu yang sedang berlaku pada dia. Dia biarkan. Sebab itu kita dalam bab waktu ni, Allah sengaja sebut wal asr innal insana lafi khusur. Demi masa sesungguhnya manusia lafi dalam keadaan. Dia tak kata fi saja, lafi. Dia guna kalimah lam, lafi khusur. Khusur tu disebut dalam keadaan rugi, tak untung pun. Ini yang banyaknya. Sebab kita banyak menganggap untung tu untung dunia. Konsep untung ni macam-macam orang kata. Kita pagi-pagi, waktu malam pergi masjid, surau, baguslah. Sahabat kita, jiran kita baik dengan kita. Pukul 4 petang, pukul 3 petang, kita tengok dia masuk barangan dia dalam kereta van untuk dia nega pasal malam. Haji, apa khabar? Dia senyum kat kita. Dia tak pernah pergi ke masjid, ke surau. Dia semayang, tapi tak pernah pergi belajar, semayang. Nega.
Dulu, kini dan selamanya menega dia. Alhamdulillah. Dia komitmen bagus. Dia menega. Islam tak marah menega, tapi dia menega sungguh lah. Sahabat Nabi pun ramai menega. Jadi menega. Bila dia tengok kita, dia beri satu perspektif yang berlainan. Kita tengok dia, kita beri satu perspektif yang lain. Dia tengok dia, dia kata, rugi sahabat kita ni. Dia cerdik, dia bijak, tapi dia buang masa dia pergi masjid, dia pergi surah, dia pergi belajar. Aku nega setiap hari dapat 1,500, 1,800. Tolak modal dapatlah 500-600 sehari. Untung aku. Dia habis masa gitu je lah dia. Rugi kata dia. Tengok kita. Bagi kita pula tengok dia, kesian kat dia. Tak cukup-cukup. Lepas nega, lepas nega. Surah tak pernah datang. Masjid tak pernah pergi. Belajar jauh sekali. Jadi, dua perspektif yang berlainan. Sebab matlamatnya berlainan. Yang ni duk nampak duit, duk nampak wang, duk nampak harta sedikit. Yang ni tak, dia kena juga bahagia akhirat dia. Dia mengimarahkan akhirat. Jadi konsep tu sudah berbeza. Jadi kita ni bukan semata-mata nak tengok dunia, tapi kena tengok selepas daripada dunia. Barulah hati kita tenang. Bila Nabi SAW sebut dengan keadaan macam itu, Sayyidina Abdullah bin Umar menyatakan, bila kamu waktu petang, jangan tangguh waktu pagi. Petang dia ada agenda dia. Pagi dia ada agenda dia. Menangguhkan waktu pagi kepada petang, atau petang kepada waktu pagi, yang esoknya kita telah mengabaikan masa. Kita tak jadi yang jatuh, tuan-tuan. Ini masalah yang paling besar. Bacalah sejarah orang yang berjaya. Orang yang berjaya tidak akan menangguhkan masa. Kalau dia berjaya, dia menangguhkan masa, jumlahnya tak ramai. Sikit. Dan itu bukan sifat berjaya yang cemerlang. Orang yang berjaya cemerlang, orang yang dalam masa yang sedikit, dia boleh selesai banyak benda. Orang yang malang, masa yang banyak, sikit benda pun tak selesai. Lepas tangguh, lepas tangguh. Orang ni tak. Tengok Umar ibn Abdul Aziz. Pemerintahannya 2 tahun. Daripada 99 sampai 200, daripada 101 Hijrah. Dalam usia 39 tahun, mati dalam usia 41 tahun. Dia memerintah 2 tahun je. 2 tahun yang dia perintah tu, kalau kita gak 1 term pilihan raya pun tak selesai. 5 tahun ke 4 tahun tak lepas. 2 tahun je. Tapi wallahi, kalau kita tengok, siapa tak kenal Umar bin Abdul Aziz? Sekurang-kurangnya dengar nama. Dan orang nisbahkan kebaikan. Agenda perubahan yang dia buat, dia telah membuka balik dimensi pemerintahan yang cukup hebat. Sehingga Ibn Khaldun yang datang 700 ke 800 tahun kemudian memuji watak Sayyiduna Umar ibn Abdul Aziz dari segi siasahnya, dari segi ekonominya, dari segi pelaksanaan untuk mengimarahkan agama Allah ini cukup luar biasa. Tengok, waktu pendek 2 tahun tak sampai, namanya disejarahkan dan dipahat dengan sejarah yang baik. Berapa ramai pemimpin sebelumnya dan selepasnya yang lama tapi tak nampak sebarang hasil, ataupun sedikit dan namanya ditenggelam zaman. Orang tak kenal pun dia. Orang tak tahu pun. Tapi ini meninggalkan satu legasi yang cukup luar biasa. Tengok, sebab dia guna masa. Dan dia tak abaikan masa. Sentiasa. Malang first time mendapat jawatan khalifah. Apa dia buat? Dia panggil sekretariatnya, Aminul Am dia, yang tukang tulis khusus. Dia suruh tulis. Tulis punya tulis. Pecah orang ni, lantik orang ni. Terutamanya gubernur yang zalim, yang ganas, yang menindas rakyat.
Dia suruh serta-merta. Dia suruh tulis surat nasihat ke orang ni, nasihat kepada orang ni. Umar bin Abdul Aziz, dia buat macam itu sampai pukul tengah malam. Lepas tengah malam tulis lagi. Akhirnya dekat nak pagi. Mana tengah malam lebih dah. Maka kata orang ni, ya Amirul Mukminin, kenapa ni tulis apa ni? Dia kata, awak letih ke? Tak apa, kami akan taat kepada mukminin. Nak suruh tulis, kita tulis. Kenapa kita tak tangguh esok ataupun lusa, pagi esok kita berehat dulu sekejap? Dia kata, awak jamin tak umur saya akan sampai ke esok? Sebab dia tak mahu apa yang berlaku, apa yang dia dapat ini, dia akan guna dengan sebaik mungkin. Itulah sifat Umar ibn Abdul Aziz. Jadi jangan bertangguh. Jangan bertangguh. Tengok anak bertangguh, tengok kita bertangguh, tengok keluarga bertangguh. Jangan. Terutamanya hak baik. Bila hak baik ni kadang-kadang dia peluangnya masa tu je. Contohnya, kita nak korban. Orang pun cakap dengan kita, masjid surah ni cakap, jimat, tak nak korban ke? Kebetulan kita ada dalam poket kita 1,500. Betul lah masa tu. Tapi adalah nak guna tu macam-macam. Kita tanya dah berapa sebahagian? Dia kata tahun ni mahal sikit lah. Lebih kurang dalam 500,500. Kita pun termenung. Kata biar lu lah, kata, tahun depan kata. Tahun depan tu. Pertama tahun depan kita jamin tak kita hidup lagi. Berapa ramai orang tak ada tahun depan. Ada dah hak tahun lepas ingat tahun ni nak korban mati dah. Ramai. Tak mesti kawan kita, tapi ramai orang macam tu. Tahun depan kita bertangguh. Sedangkan kita cukup dah masa tu, kita ada. Kita ada duit, kita ada mampu, tapi kita biarkan. Akhirnya silap-silap bukan tak ada buat apa-apa. Tak boleh nak korban pun. Tapi bila ada peluang yang memungkinkan dia korban, kalau dia korban juga, selesai masalah. Tapi bila dia bertangguh, dia buat begini, tak selesai masalah. Dia rugi tuan-tuan. Dia tak ada apa. Ini nak gambarkan kepada kita bahawa peluang tu bila ada, buat. Jangan kita akan sesal dengan sebab kita tak buat. Ada peluang untuk ni. Allah bagi kita kaki ni baik ni, maka kita buat. Sebab itu dikhususkan lagi, khuz min sihatika limaradika. Ambillah waktu sihat kamu sebelum datangnya sakit kamu. Kita sihat, buat dulu. Sakit, tuan tak tahu apa makna sakit? Apa makna sakit? Kita akan sebut sakit tu sakit lah ustaz. Tak, makna sakit tu apa dia? Makna sakit ni tuan-tuan, dia terhimpung padanya segala sifat-sifat negatif. Orang sakit ni, itulah biasanya. Pertama, bila sakit, dia lemah. Dia tak bermaya. Dia letih. Dia tak mampu. Matanya nak mengantuk. Tubuhnya nak baring. Boleh tak kita pergi kat orang sakit? Mak, mung sakit ni, jom kita pergi masjid. Nangis lalu dah. Hamba sakit. Sakit kena pergi masjid, akan mati masjid lalu. Allah, kau ni. Menangis lagi. Tak mampu. Dia akan jadi lemah. Adakah kita tengok orang sakit makin kuat ibadat? Tak. Letih. Tuan-tuan rajin tak pergi ke hospital? Dalam masa pengalaman hidup tuan-tuan pergi ke hospital, yang beratus kali dah pergi tengok orang sakit, jarang kita tengok orang sakit sedang baca Quran. Jarang kita tengok orang sakit sedang pegang tasbih. Mungkin adalah 2 orang, 3 orang. Tapi ramainya duk main SMS. Kalau orang sakit tak berapa berat lah. Duk WhatsApp, duk macam tu. Atau duk congok je.
Tak tahu apa nak buat. Ataupun baca majalah. Setakat tu je. Jenis hak sakit, baca Quran, pegang tasbih, subhanallah, subhanallah. Tak ramai. Tak ramai, tuan-tuan. Sebab itu, masa sihat kita ambil. Kita ni sihat, kaki kita ni okey. Kenapa kita tak pergi masjid? Payah. Di Makkatul Mukarramah, siar dalam satu berita, di seorang lelaki tu, dia pergi masjid setiap waktu. Ini kita kalahlah tabik. Hebat dia. Dia pergi masjid setiap waktu semayang. Bukan Masjidil Haram lah, masjid dekat rumah dia. Hebat setiap waktu. Kita kata, ustaz, hebat apa dia pergi masjid? Kesini pun ramai yang pergi masjid setiap waktu. Hebatnya dia, sudah 60 tahun dia pergi masjid setiap waktu. Hebatnya dia pergi masjid setiap waktu ni dalam keadaan ngakuk. Ngakuk, apa makna merangkuk? Sebab dia ni paralyzed ataupun tak boleh nak ni, cacat, mengakuk. Namanya Abdullah Al-Asiri. Kita tak gauk, tak ngakuk, orang tak pergi masjid. Ni berat. Dia mengakuk pergi masjid. Allah Akbar. Itulah orang hebat. Malu kita, tuan-tuan, kadang-kadang. Ada seorang Yaman tu, pergi masjid, orang muda. Setiap waktu pergi masjid. Yang jadi masalahnya, dia ni cacat. Subuh pun pergi. Sampai di tangga masjid, nak pecah kasut pun guna kaki dengan kaki je. Jalan pun huyung hayang. Tapi setiap waktu ke masjid. Ada orang tu, dia pergi masjid, dia tak nampak masjid. Dia buta. Jadi dia ambil tali daripada rumah dia, sambung teruskan masjid, tali tu letak atas tanah. Jadi setiap kali dia turun, dia tarik tali tu, dia ikut tali tu sampai ke masjid. Mungkin 200 ataupun 100 meter daripada rumah dia. Tapi dia pergi. Maknanya walaupun dia buta mata zahir, tapi dia celik mata hati. Dia nampak hidayatullah. Ni luar biasa, tuan-tuan. Jadi ambil masa sihat. Bila sakit kan susah, tuan-tuan. Susah. Bila sakit, ibadat kita kurang. Yang paling takut sekali, tak boleh beribadat. Bukan kurang, tak boleh nak ibadat. Ada saya bertemu baru ni seorang hamba Allah, macam keluarga jugalah. Saya tahu dia ni orang baik, perempuan, tua dah lah, 60-an, nak masuk 70. Orangnya baik, rajin sembahyang, rajin baca Quran. Dia suruh saya dengar dia baca Quran. Sebab dia sakit, sebutang pun tak boleh dah, telur dah. Menangis dia, tak boleh baca Quran. Kita ni mulut tak ada ulcer, boleh ada, Quran pun dah buka. Ini masalah kita. Dia baca Quran. Kalau kita sampai tahap tu, macam mana kita rasa ya? Sayang. Rugi masa, tuan-tuan. Rugi. Baik. Dan kalimah yang terakhir, wa min hayatika limautika. Daripada hidupmu, masamu hidup sebelum kamu mati. Kalau mati tak ada apa dah. Mati ni, tuan-tuan, itulah perkara yang unik. Pertama, kita tak tahu bila kita mati. Kalau kita tahu lain, tuan-tuan. Kita tahu kita akan mati, tapi bila mati tak tahu. Bila tak tahu ni jadi gurau banyaknya. Gurau banyak biasa. Saya pergi dekat Banduang akhir, tuan-tuan, 2-3 kali dah pergi. Saya tengok dia ni, tuan-tuan. Walaupun episod hidup dia tak baik dulu, banyak, tapi ramai yang dainya hitam, tuan-tuan. Semayang kuat. Semayang kuat.
Dia orang macam ni, dia beza dengan banduan biasa. Banduan biasa gurau nak buat jahat lagi. Hak banduan hari ni, pertama dia tak campur dah dengan orang lain. Dia ni kuat sembahyang. Tengok. Sebab dia tahu dia akan mati dan dia macam ke, tak lama dah. Macam kita ni rasa lama lagi ni. Tak masalah. Itu bezanya. Ambil masa hidup ni. Ini peluang tuan-tuan. Kalau kita abaikan peluang ni, bila lagi akan datang peluang selepas pada ni? Tak ada dah. Depan kita tuan-tuan, di dunia sekarang ni kita tengok ramai orang mati. Allah. Dan kita tengok ramai orang mati dalam keadaan tidak bersedia menuju kematian. Orang panggil kantung akhiratnya tak banyak. Bekalan akhiratnya tak banyak. Tapi dia telah pergi menemui Tuhan. Tapi jarang-jarang sekali kita tengok dia mati, kita kata orang ni mati berbaloi dia. Ada orang tu tuan-tuan, dalam fasa hidup dia tu sentiasa dipahlakan oleh Allah. Dia duduk ni pun dapat pahala, sini pun dapat pahala, buka mulut pun dapat pahala, duduk bercakap pun dapat pahala, ni dapat pahala. Tapi hak ramanya dapat dosa lah. Hak ramai orang ni macam-macam lah. Duk ceramah, duk kata ke orangnya. Tapi ada orang tu sentiasa dapat pahala. Dia duduk dapat pahala, dia mikir dapat pahala, macam-macam. Ini yang kita nak tuan-tuan. Jadi ambil peluang masa kita hidup sebelum kita mati. Puncanya satu, namanya bertangguh. Bila kita bertangguh, malang hidup kita. Kerja banyak tak siap. Kerja banyak ni. Orang terlalu tanya, tak siap. Ada seorang pakar yang hebat. Dia kaunselor yang hebat. Namanya Dr. Sadler. Dia memberi kaunseling kepada macam-macam orang. Satu hari datang kepadanya seorang lelaki nak minta kaunseling. Duduk depan dia, sedang nak bercakap, tiba-tiba telefon berdering. Zaman dulu tak ada lagi handset, ada telefon meja. Dia isyarat, dia pun dia kata okey, saya akan selesaikan sekarang. Dia pun hak kena fax, hak kena telegram, hak kena dispatch hantar. Dia duduk pula, cakap sepatah, tunggu sekejap, jawab telefon berdering, dia jawab sama. 3-4 kali kena macam tu. Maka Dr. Sadler kata, tuan, saya akan selesai masalah tuan sekarang. Bila sebut selesai masalah dia sekarang, orang ni jawab, Tuan doktor, masalah saya sudah selesai. Kalau kita mecok tu, nak marah tu, main tunggu lama. Masalah saya sudah selesai. Dia kata, kenapa pula cepat ni? Belum lagi bentang, belum lagi. Masalah saya sudah selesai. Saya ucap terima kasih banyak, masalah saya selesai. Sungguh tilah ni, selesai dah. Kita ni marah tu, fed up tu. Cuma satu saja lagi belum selesai. Boleh tak Mr. Sadler, saya nak masuk dalam bilik Mr. Sadler di pejabat. Ni bilik pertemuan, bilik pejabat. Dia kata boleh, tak ada apa. Dia pun pergi masuk, silakan masuk. Dia masuk, dia tengok je. Sudah dia tengok, terima kasih doktor, nanti kita buat pertemuan lain. Dia pun tu balik. Ini orang bijak. Orang bijak ni lain sikit daripada orang tak bijak. Kemudian selepas beberapa ketika, sekejap je. Beberapa ketika tu mungkin seminggu ke 2 minggu ke, begitulah. Maknanya sekejap lah, tak lama. Orang yang sama ni datang semula dan minta appointment dengan Dr. Sadler. Tapi syaratnya jangan dalam pejabat, tempat minum air. Sebab tak ada telefon tu. Tengok orang bijak ni.
Saya tak mahu dah di pejabat tu nanti ganggu telefon pula sebab hamba nak cakap bab lain ni, bab nasihat ni, janji di tempat makan ke apa ke. Dr. Sadler pun setuju, hati. Muka dia suka, senyum. Dr. Sadler tak tahu lagi apa benda ni pula. Baru ni nampak macam rusing, lepas tu sudah dah, lepas tu senyum pula. Dia kata, doktor, hari ni saya nak dedahkan siapa saya. Saya adalah salah seorang, kita kata GM atau ketua GM lah, CEO yang besar di satu syarikat yang besar di Amerika. Memang orang yang hebat, orang yang VIP lah, orang yang penting benar dalam perniagaan ni. Saya orangnya. Jadi saya nak datang, saya nak ucap terima kasih kat doktor. Saya ni banyak masalah. Saya punya customer, klien, mari nak temu saya, file saya, duduk atas meja, penuh meja. File-file tu. Kalau Alung mari pun boleh sembunyi belakang tu. Tu dia banyak. Akhir sekali, apa saya buat? Saya beli meja lain. Saya GM, saya bos CEO. Saya boleh beli satu lagi. Penuh juga meja dengan fail. Saya beli pula satu lagi. Akhirnya banyak fail. Saya buntu. Tapi bila mana saya pergi kat tuan doktor, saya tengok cara doktor. Macam mana cara doktor tu? Bila jawab soalan tu, terus buat. Kalau kita telefon mula, kang sikit Syekh, Ana tak ada lagi ni. Esok kita janji esok nanti lu ni benda ni tak boleh dah Syekh. Kalau boleh minggu depan awak telefon semula. Semua alasannya akang semua. Tengok. Kemudian bila saya tengok lagi doktor masuk, sengaja saya kata saya nak minta masuk pejabat. Saya tengok atas meja doktor tak ada satu fail pun. Maknanya doktor tak bertangguh tu buat. Tengok. Tu cara orang kerja. Syekh nak ambil tanda tangan sepatah. Tanda tangan ni berapa jam? Siapa ada 18 jam? Nak tanda tangan. Kalau dia Parkinson lah macam 18 jam ke berapa jam? Nak ambil satu tanda tangan. Tengok. Tak sampai setengah minit, tak sampai. Satulah, bukan saya kata banyak. Ni satu. Tapi fail tu duduk atas meja dia tu 3 bulan setengah. 2 bulan. Istilah dalam bab fail ni dipanggil fail timbul, fail tergelam. Fail akak dah. Akak dah tu sebut tu macam ngakak gini semua. Letih. Habis tak buat kok. Sikap. Akhirnya lambat. Tuan-tuan, benda ni kita tak boleh kita seorang. Kita akan ada pusingan. Maksudnya kepada orang ni. Kalau kita cepat, orang ni lambat kok. Orang ni lambat. Dah kalau pakat lambat habis, lambat benar. Tak boleh gitu. Kena cepat. Ialah hak perkara mudah boleh cepat, kita cepatlah. Ini masalah kadang-kadang. Yang kadang-kadang kita tengok, kadang-kadang tu yang kita tak tahan sangat, tempat tu dia tulis sabar dan senyum selalu. Anda akan dilayang 1 jam lagi. Allah. Ataupun sekejap lagi. Kita pun tengok jam. 4 jam setengah, sekejap lagi. Kadang-kadang ni masalah. Orang tak fikir macam mana cara nak cepat, nak ni. Manusia dia suka cepat, dia suka pantas, dia suka bersih, dia suka sedap. Tu je. Kalau urusan cepat, pantas, bersih, sedap, suka. Kedai pun sama, apa semua sekali sama. Ni perkara yang kita tengok. Tuan-tuan, orang ni kata,
Bila saya tengok keadaan doktor macam tu, saya balik, mana-mana file saya susun balik, mana-mana appointment saya susun balik. Jadi kerja saya hak sepatutnya tangguh tak ada dah. File-file tu selesai, meja pun saya boleh bagi pada orang lain, hidup saya tenang. Tu puncanya. Kita bertangguh berapa banyak. Jadi inilah pantang larang dalam kehidupan kita, elakkanlah kita daripada bertangguh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi yang mulia ini. Dan saya juga nak minta maaf kalau ada rezeki mungkin saya nak ke Mekah dalam sehari dua ni untuk buat haji. Jadi minta maaflah salah silap saya, dan saya sebenarnya tak dapat nak hadir banyak-banyak. Sekali-sekala tu bolehlah. Macam haji bagus dia catat. Maknanya kalau ikut catatan tu tahun depan pula lah. Dan ni pun dah lama dah. Ni pun bulan tu tak apalah, setahun sekali. Baiklah. Semua nanti orang jemu pula. Jadi tuan-tuan, apa yang kita bincang tu saya telah sebut dalam buku kami Syarah Hadis 40. Sebahagian. Hadis 40 ni hadis Imam Nawawi. Yang hamba nak karang kitab ni paling lama masa, hampir 20 tahun. Nikihnya bertangguh lah tu. Tulis sehari berehat 8 bulan. Ni perangai duk bertangguh. Jadi kitab ni nak siap ni lambat. Tapi alhamdulillah antara kitab yang di pasaran, cara kita orang Melayu, kita syarah dengan satu kaedah metodologi kita. Alhamdulillah 42 hadis Imam Nawawi, dan dilengkapkan lagi dengan kitab Tatmim Al-Kafi. Sebab Ibn Rajab Al-Hambali daripada hadis 40 tu dia tambah 8 hadis. Hadis 40 sebenarnya 42, tapi orang panggil. Jadi saya letak juga Tatmim pelengkap kepada Al-Kafi yang saya syarahkan itu. Dan mungkin tuan-tuan nak tanya saya isu cadangan pindaan akta 355 satu pendapat RUU. Jadi saya tak nak jawab, saya jawab dalam buku saya Bayan Linnas. Tuan-tuan boleh tengok sana, boleh belilah. Dan bila beli ni baca 10 kali, jangan baca sekali. Sebab saya kata 10 kali itu kerana dia ni banyak teknikal undang-undang. Hamba sendiri pun tak faham sangat, terpaksalah kita rojok. Saya biasa buat Bayan Linnas ni 2 hari, sehari, 2 hari, 2 hari, selesai. Tapi untuk ini saya ambil masa hampir sebulan. Sebab kita rojok handset parlimen, kita rojok pandangan-pandangan orang lain, macam-macam. Jadi tuan-tuan tengok satu pandangan yang kita bagi, insya-Allah betapa kadang-kadang kita tak nampak kepentingan untuk melaksanakan RUU 355 ni, melainkan kalau kita tengok dalam bentuk yang lebih luas, memang kita akan nampak betapa pentingnya RUU diperkasakan, kerana dia akan membuka taknin syar'i, kanun Islami, dan memperkasakan mahkamah syariah. Jadi layer tu bukan 2 ataupun 3 tapi 5 macam mahkamah sivil, dan inilah yang sepatutnya kita junjung. Sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair pada saya berusaha memaham kuliah subuh kita. Aspek yang penting ialah jangan bertangguh-tangguh, sihat sebelum sakit, hidup sebelum mati.